Assalamualaikum dan salam sejahtera semuanya. TV Kios harap anda semua baik-baik belaka. Kebetulan TV Kios ke Melaka semasa Raya Haji baru-baru ini. TV Kios telah melawat banyak tempat menarik di Bandar Hili, Melaka. Antaranya adalah kapal Portugis yang bernama Flora de Mar. Marilah kita belajar mengenai kapal ini dan cuba anda fikirkan sejenak kenapa hanya berbekalkan kapal yang kecil ini sahaja. Portugis berjaya menakluk Bandar Melaka, seterusnya dapat menjajah bumi Melaka selama 100 tahun. Flor de Mar atau Flor du Mar bermaksud si kuntum laut adalah kapal nau jenis kerakah milik Empayar Portugis yang boleh menjangkau berat sehingga 400 tan. Kapal ini direkodkan telah menyertai pelayaran lebih dari 9 tahun di Lautan India sehingga akhirnya dilaporkan karam pada November tahun 1511. Kapal tersebut dibuat di Lisbon pada tahun 1502. Pelayaran pertamanya adalah di bawah arahan pengemudian Estevão da Gama, iaitu abang kepada Vasco da Gama. Namun pada pelayaran kedua, kapal ini telah dibawa ke India oleh pihak Portugis pada tahun 1505. Pada pelayaran balik, ia telah berlayar di sekeliling pantai Tanjung Harapan sebelum kembali ke Mozambik untuk diperbaiki. Selepas dibaiki, ia menyertai ekspedisi penjajahan Ormuz pada tahun 1507. Juga mengikuti ekspedisi pertempuran Diu pada tahun 1509, berjaya menawan Goa pada tahun 1510. Kapal Flor de Mar juga turut menjadi saksi tentang pelayaran Afonso de Albuquerque, apabila beliau kembali dalam kejayaan menawan kota Melaka pada 1511, di mana kapal tersebut dipenuhi dengan pelbagai barangan berharga dan harta yang melimpah ruah termasuk berdozen-dozen emas, tembikar, khazanah manuskrip yang dianggarkan bernilai berbilion-bilion pound untuk Raja Portugis. Namun dalam pelayaran akhir tersebut, kapal ini telah karam dan tenggelam di Selat Melaka. Sekarang kapal yang kita lihat ini adalah kapal replika yang dibina semula sebagai tatapan generasi sekarang untuk mengenang kesan berpecah belah antara kita menyebabkan kota Melaka jatuh ke tangan Portugis. Bahaya yang menimpa akan datang dengan mendadak apabila kita lebih suka berpecah antara kita demi kepentingan sendiri. Semasa pemerintahan Sultan Melaka terakhir, iaitu Sultan Mahmud, terdapat banyak perpecahan berlaku di antara pembesar dan pemimpin Melaka. Sikap pembesar yang menumpuk-numpukan harta sehingga sanggup menerima rasuah daripada pihak pedagang dan penyeludup menyebabkan keadaan semakin meruncing. Antara pembesar pura mereka berlumba-lumba menyatakan berapa banyak bahara emas yang telah mereka kumpul. Ini diakui sendiri oleh penulis Sulalatus Salatin iaitu Tun Sri Lanang yang mengatakan banyak pembesar yang suka melaga-laga antara mereka semata-mata merebut kedudukan teratas yang mempunyai harta dan pengikut. Apabila pembesar terlalu gilakan kedudukan dan harta, maka kebajikan rakyat Melaka pada ketika itu berada dalam keadaan tertekan kerana terdapat juga pemimpin zalim yang menganiaya penduduk, namun keadilan tidak ditegakkan kerana pemimpin begitu mabuk kuasa dan harta, ditambah lagi dengan sifat berfoya-foya Sultan pada ketika itu. Keadaan ini menyebabkan wujudnya peluang yang besar kepada pihak Portugis untuk mengambil kota Melaka kerana terdapat pihak pengkhianat yang sanggup menjual rahsia. Terdapat banyak catatan yang menunjukkan bahawa sememangnya Melaka mempunyai senjata api dan sistem pertahanan yang baik ketika serangan Portugis berlaku. Bahkan dalam kitab sejarah Hang Tuah terdapat tulisan mengatakan bahawa kota Melaka disediakan dengan pelbagai senjata api sebelum Hang Tuah meninggalkan Melaka. Pengakuan daripada tulisan Portugis sendiri ada menyatakan bahawa mereka merampas lebih 1000 pucuk senjata api selepas kota Melaka jatuh. Namun, apakah yang menyebabkan Melaka jatuh ke tangan Portugis? Sebenarnya ianya adalah disebabkan pengkhianatan dan sikap berpecah belah di kalangan pemimpin Melayu sendiri. Pada masa tersebut juga terdapat watak seperti Naina Catur dan Si Kitul yang banyak menjual rahsia kepada pihak Portugis. Ditambah lagi dengan ketiadaan kapal perang Melaka, iaitu Mendam Berahi yang diketuai Datuk Laksamana yang mana pada masa itu berada di luar kawasan, maka mudahlah bagi pihak Portugis menyerang Melaka. Demikianlah sejarah kapal ini dalam kegunaannya untuk menjajah Melaka. Kapal yang kecil sahaja tetapi jika mempunyai taktik dan strategi yang betul boleh menjatuhkan pihak lawan. Banyak pengajaran yang anda boleh ambil apabila anda melihat kapal ini, terutamanya dalam kehidupan anda.
Di pihak Portugis pula, mereka melancarkan serangan pada waktu yang amat tepat. Sun Tzu, penulis The Art of War, mengatakan bahawa kenali musuh anda, maka anda akan memenangi peperangan itu. Alfonso pernah menulis dalam catatan pribadi beliau bahawa selepas memenangi perang, beliau ternampak sebuah kapal besar menuju ke arah Melaka, namun kapal tersebut berpatah balik. Kemungkinan besar kapal tersebutlah kapal Mendam Berahi, iaitu kapal perang milik Melaka. Rahsia ketiadaan kapal itu di Melaka telah diberitahu kepada pihak Portugis oleh pihak pengkhianat. Namun, begitulah percaturan perang. Dalam kehidupan anda, jangan sesekali anda melepaskan peluang terbaik yang ada. Kemungkinan juga peluang besar tersebut akan mengubah hidup anda sejauh 360 darjah. Seperti mana Portugis yang pandai mengambil peluang sehingga menjatuhkan Melaka, kemudian berjaya merampas berdozen-dozen emas kepunyaan kerajaan Melaka. Namun, takdir Allah telah menenggelamkan kapal ini menyebabkan penaklukan Melaka oleh Portugis menjadi kurang berbaloi. Diharapkan anda belajar sesuatu pada hari ini. TV Kios sentiasa ingin menemani anda. Pelajarilah sejarah dan apa sahaja yang anda lihat. Barangkali pengajaran yang anda dapati daripadanya dapat anda gunakan dalam kehidupan ini. Sekian sahaja dari TV Kios. Jangan lupa klik butang subscribe dan share dan juga komen. Selamat berjaya di hari yang mendatang.